Ya, shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa bertemu kembali. Namun sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menguatkan kehidupan kami dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang terus menuntun langkah kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kami. Karena kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memampukan kami berjalan setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini. Biar Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau sama-sama naikkan pujian, bahwa kita mau sama-sama imani bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Ya, kaum wanita, kita naikkan pujian, kekuatan di hidupku. Sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat sore kaum wanita. 姐妹们午安， Apa kabar kita semua? 我们大家都好吗？
Kita kembali lagi mau mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. 还没听到之前，我们在一起的同心合意来做一个祷告。 Ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan terus menolong kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita daripada Tuhan. Kami boleh sama-sama mendengar firman. Tuhan berbicara kepada kami dengan bahasa yang sederhana agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kedua hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi kaum wanita. 组内的姐妹们，很高兴我们再次可以碰面。 Ya, meskipun masih online ya. 纵然直到今天，我们还是在线上里看见彼此看见。 Saya akan berikan tema untuk kita semua, tetaplah bersemangat. 今天我们的主题就是要持续的坚强、刚强或者有活力。 Meskipun apapun yang kita alami ya. 纵然我们现在面对什么问题， Ya, seorang bijak pernah mengatakan seperti ini. 有一个知子这样说过： Ketika kita tidak lagi punya semangat, maka pada hakikatnya hidup pun berhenti sampai di situ. 当我们不再有活力、不再刚强的时候，这意味着我们生活就停顿在那个地方。 Ya, ketika kita tidak punya semangat lagi dalam hidup ini, 当我们在生活上不能刚强的时候， kita tidak lagi punya semangat untuk hidup. 我们就不再有活力，要持续的生活下去。 Nah, kaum wanita, Tuhan itu menginginkan anak-anaknya terus bersemangat. 主内姐妹们，神要他的儿女们不断在生活上都有刚强的心智。 Kenapa demikian? 为什么要这样呢？ Karena semangat itu berhubungan dengan iman. 因为这个刚强与我们的属灵是有相关联的。 Bahkan Tuhan akan memberikan upah bagi mereka yang terus memelihara semangat dalam hidup mereka. 甚至神会赏赐我们在生活上不断刚强度过生活的人。 Baik saya maupun kaum wanita. 无论是我自己还是在线上的姐妹们， 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. 在历代志下15章第7节里这样告诉我们： Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 这里告诉我们，现在你们要刚强，不要手软，因为你们所行的必得赏 Itu 赐。 janjinya Tuhan buat setiap kita. 这是神对我们每一个人的允许。 Kita harus kuatkan hati kita, 我们要坚固我们的心， jangan sampai lemah semangat kita. 不要让我们软弱下来。 Karena ada upah kaum wanita 姐妹们，因为神允许我们有赏赐， dari setiap usaha kita. 就是对我们所有的努力，我们的所有的一切，神都会为我们预备赏赐。 Mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari 2 hal tentang semangat melalui Amsal. 我们借着箴言书，我们可以学习2件事，怎么样来刚强的生活。 Amsal 18 ayat yang ke-14, sama-sama kita buka Alkitab kita. 姐妹们，我们一起打开箴言第18章第14节。 Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? 这里说到人有疾病，心能忍耐，心灵忧伤，谁能担当呢？ Jadi penting sekali ya kaum wanita untuk kita hidup dengan semangat. 所以姐妹们，对我们来说非常重要的，让我们度过我们生活的时候要刚强，有刚强的心。 Karena hal pertama yang akan kita pelajari bersama-sama, 第一件事我们要学习的就是， semangat adalah salah satu tanda rohani yang sehat. 我们刚强就意味着我们心灵、我们的灵命是健康的。 Ya, sekali lagi, semangat adalah salah satu tanda rohani yang sehat. 再一次的强调，刚强就是我们灵命上健康的象征。 Dalam satu terjemahan bahasa Inggris di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14, 这里有一个新的解释法， mengatakan bahwa roh yang sehat mengalahkan banyak kesulitan. 就是刚强的心可以克服很多的困难。 Jadi kita harus kuat dulu dari dalam kaum wanita. 姐妹们，我们要从心灵里面先坚固起来。 Maka apapun yang di luar yang kita hadapi, kita mampu untuk bersemangat.
无论外面发生什么事，我们要面对什么，我们一定有坚固的心来面对它。 bahkan di dalam berbagai kesulitan. 甚至在我们生活上的许多的困难， Nah, orang yang percaya pada Tuhan akan menjalani hidupnya dengan bersemangat. 一个跟随主的人一定会在他的生活当中以坚强的心态来面对， Dan dia tidak akan mudah untuk mengeluh, 他不再容易的发怨言， tetapi sebaliknya dia akan mudah untuk mengucap syukur. 但是反过来，在所有他面对的问题上，他都会以感恩的心来面对， Dalam segala hal yang dilakukan atau yang diterima. 就是在所有发生的事或者他要面对的事，他都能够以感恩的心态来面对， Itu hal yang pertama. 这是第一要点。 Yang kedua adalah 第二， meskipun umur semakin bertambah, 纵然我们岁数不断的增加， ingat harus semakin bersemangat. 记得我们不要软弱，我们要不断的刚强起来， Seperti halnya yang dikatakan di dalam Mazmur. 就好像诗篇里告诉我们， Dan kita tahu bahwa banyak tokoh Alkitab yang terus bersemangat dan menjadi berkat meskipun usianya sudah tua. 在圣经人物当中，我们可以看到很多例子，纵然他们已经年纪老迈的，但是他们还是非常刚强的。 Dan 使用 salah satunya adalah Kaleb. 其中一个就是加勒。 Kita akan sama-sama membaca di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 9 sampai yang ke-13 dengan bahasa Indonesia saja. 姐妹们，我们注意我们的圣经约书亚记14章第9到13节，传道用印尼文来为我们读。 Yosua 14 ayat 9 sampai yang ke-13. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang telah dijanjikan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Nah, kita tahu bagaimana di usia yang tua ya, 85 tahun gitu ya. 姐妹们，我们晓得这个加勒在85岁的时候， Tapi ada satu keyakinan, ada satu semangat yang Kaleb tetap tunjukkan. 但是我们可以看到，纵然年纪老迈，但是加勒可以展现出表现他的刚强。 Di ayat yang ke-11 tadi dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu Musa menyuruhku. 这里是一节里告诉我们，我还是强壮，像摩西打发我去的那一天。无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。 Nah, pertanyaannya, apakah kaum wanita hari ini masih tetap bersemangat mengikut Tuhan? 问题是，姐妹们，我们到今天是不是还是非常的坚固的跟随主？ Di masa-masa pandemi seperti ini juga, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? 在疫情当中，这么长的疫情当中，我们是不是还忠心的跟随主？ Seperti halnya semangat yang ditunjukkan Kaleb meskipun usianya sudah 85 tahun. 就好像加勒告诉我们的，纵然在85岁年纪老迈，他还是忠心的跟随主。 Kita bersyukur Tuhan tetap menjaga kita sampai hari ini. 我们要感谢神，因为直到今天，神还是这样的兼顾我们、照顾 Jadi 我 ada 们。 satu tugas penting yang harus kita lakukan. 所以现在我们有一个任务要做的， Tetap bersemangat 就是要不断的刚强， sampai kita mencapai garis finish. 直到我们到达我们的终点。
Nah, kaum wanita sebagian orang meminta tolong kepada Tuhan. 姐妹们，有一部分的人向神祈求帮助， Namun seringkali tidak mau menguatkan hati dan hidup menuruti firman-Nya. 但是常常不要有坚固的心，或者是跟随神的话语来生活。 Nah, saudara, kaum wanita, 所以姐妹们， ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. 我们记得神永远都这样的爱着我们， Oleh sebab itulah Dia tidak mau hidup anak-anaknya terus merosot. 所以他不要他的子女们生活不断的堕落下去。 Salah satu Amsal menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. 所以有一个箴言，有一章的箴言告诉我们，喜乐的心是良药。 Ya, sedikit kesaksian, saya di awal September terkena COVID gitu ya. 姐妹们，我有一个见证，就是在9月初我得了这个新冠病毒， Kurang lebih 12 hari di rumah. 大概有12天我是被拘留在家里。 Ya, itu sakit sekali, kepala, sendi, nggak bisa cium, tenggorokan sakit. 我的四肢都非常的麻木，甚至我的嗅觉以及口里的感觉完全失去了， Sungguh tidak enak sekali kaum wanita. 非常的不舒服。 Tapi saya di satu sisi saya bersyukur juga. 但是在另一方面，我非常的感恩， Di situ saya bisa menemukan sukacita. 在这样的状况当中，我还可以有喜乐的心。 Mungkin ini adalah sebuah jawaban, mungkin selama ini saya terlalu memforsir diri saya di dalam pelayanan. 也许这就是神给我的一个提示。这么久来，我不断的在花很多时间在侍奉上， Ya, jadi badannya itu nggak kuat lagi. 以至于我的身体不再是在最佳的状况当中。 Tapi di dalam rasa sakit itu saya tetap bersyukur kepada Tuhan. 但是在这个病情当中，我还是有喜乐、感恩的心。 Dan di situ saya diajak untuk berhenti sejenak dari kesibukan saya. 在那个时候，神给我一个劝勉，就是要暂时停下来休息一下。 Tapi saya justru bisa lebih menikmati hadirat Tuhan. 但是就是在那个时候，我享受神降临在我的身上，在我的心里。 Ya, yang membuat saya bisa cepat pulih adalah karena adanya semangat daripada Tuhan. 能够让我很快的痊愈，就是神与我同在的这个，让我可以刚强起来。 Ya 2 minggu nggak datang kebaktian, 2 minggu tidak melayani, rasanya tuh ada yang kurang sekali dalam diri saya. 整整2个星期，我不能侍奉，我也不能够有其他的活动，对我来说是非常困难的。 Ya baru 10 hari saja rasanya kepengen sekali, aduh kapan ya saya bisa berkhotbah, kapan ya saya bisa melayani. 才过了10天而已，我就非常的心急，想要什么时候我可以开始侍奉，我可以开始讲道。 Karena ada semangat di dalam hati saya 因为我的心是火热的， untuk melayani Tuhan. 就是要侍奉神。 Jadi apapun yang kita alami hari ini tetaplah bersemangat. 所以，纵然我们今天面对什么样的状况，我们要不断的刚强，要有活力。 Dan obat yang paling manjur adalah ketika hati kita bergembira. 最好的良药就是我们有个喜乐的心。 Jadi apapun masalah kita, ingat obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. 所以，无论我们面对什么状况，我们最要紧的就是要保持我们有颗喜乐的心。 Itu tertulis di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. 这在箴言告诉我们的。 Kemudian Tuhan juga berulang kali mengatakan di dalam Alkitab, berbahagialah. 在圣经里面，神不断的提醒又提醒我们要喜乐。 Jadi mari sama-sama kaum wanita tetap jaga semangat kita di dalam mengikut Yesus. 所以姐妹们，在跟随耶稣的这段路途当中，我们不断的要刚强， Tetap jaga kesetiaan kita 保持我们对主的忠心。 karena akan ada upah dari usaha kita. 在我们所做的这一切，神会给我们赏赐。 Ya, jadi kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 所以，我们不断的都要兼顾我们的心，不断的要有活力，因为这一切我们所做的，神一定会赏赐我们。 Nah, kalau kita renungkan bagaimana Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib, 假如我们回想神主耶稣怎么样为我们牺牲上到十字架去， itu adalah semangat dari dalam dirinya untuk berkorban bagi kita semua.
这就是他内心里面的这一股的热气，能够热心，让他可以为我们牺牲。 Coba pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang dipukul, sedang diludahi, sedang dihina, dia menyerah. 假如我们可以想象的话，当时主耶稣被吐唾沫、被鞭打，但是那个时候他心软弱下来的话， Apa yang terjadi? 那发生什么事呢？ Hidup kita tidak terselamatkan. 那我们的生活就不会被拯救，也不会被救赎。 Jadi mari kita teladani bagaimana Tuhan Yesus juga semangat untuk memberikan anugerah kepada kita. 所以我们要学习主耶稣怎么样的有不断的持续的赐恩典给我们。 Dan sudah seharusnya kita semangat hidup di dalam anugerah Tuhan. 所以我们应该在主的恩典当中刚强的生活下去。 Saya berdoa setiap kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat dan terus bersemangat. 姐妹们，我为所有的姐妹们不断的做代祷的工作，能够持续的有健康的身体，有刚强的来面对生活。 Mari kita bersatu 我 dalam 们一 doa. 起来做一个祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur, 主啊，感谢你， berterima kasih atas anugerah Tuhan 因为你的恩典， yang kami rasakan, yang kami terima, 因为我们已经得到了，我们领受了。 dan kami juga berterima kasih atas pemeliharaanmu sampai hari ini. 我们也感谢神，因为你直到今天还是看顾保守我们。 Kami tahu Tuhan usia terus bertambah. 我们晓得我们的岁数不断的正在加添， Bahkan mungkin tubuh kami sudah sering kali lelah. 甚至我们可以感觉到我们的身体已经在不断的下降当中， Atau begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. 或者是我们生活当中面对很多的问题， Tapi kami mau tetap semangat di dalam menjalani hidup kami. 但是在进行我们的生活当中，求神赐给我们有刚强的心， Karena itu adalah tanda bagaimana kerohanian kami sehat. 这就意味着我们有一个健康的心灵， Dan biarlah hidup kami boleh semakin memuliakan Tuhan. 让我们生活不断的把荣耀归给你。 Berkati setiap kesehatan kaum wanita, 求神祝福每一个姐妹们的健康， berikan sukacita dan damai sejahtera di hati kaum wanita. 让我们姐妹们的心灵都是充满着喜乐和平安， Sehingga kami terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan. 让我们不断的以感恩心献给你。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，感谢你， Kami berdoa dan mengucap syukur. 我们这样的祈求感恩交托， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主祝福我们每一个人。